maka itu termasuk dalam lahnun khafi. Ataupun mengurangkan kadar mat, yang mana sepatutnya mat muttasil 4 harakat, kita baca 3 harakat. Walamma jaa amruna, sepatutnya 4 harakat. Walamma jaa amruna, terkurang sedikit. Itu termasuk dalam lahnun khafi. Tidak mendatangkan baris dengan sempurna. Yang ini sebagai contoh, baris fathah kita datangkan sebahagian daripadanya, ataupun dalam ilmu tajwid kita kata sebagai ikhtilas. Ikhtilas ni 2/3 baris. Maka bila kita sebut huruf tu tidak betul-betul fathah. Sepatutnya khalaqakum, kita baca khalaqakum, kurang daripada 1 baris tu, kita baca 2/3 sahaja baris, ataupun kita kata ikhtilas, atau istilah lain raum. Maka itu termasuk dalam lahnun khafi. Ataupun kita tidak datangkan sifat sesuatu huruf tu dengan sempurna. Sepatutnya huruf sin dibaca dengan hamas, as, tapi kita kurangkan hamas tu, seakan-akan huruf tu jahar. Sepatutnya as. Maka hukumnya dekat sini khilaf ulama. Sebahagian ulama kata haram melakukan lahnun khafi, haram. Apatah lagi orang yang melakukan dengan sengaja. Yang kedua, ulama kata makruh kalau buat lahnun khafi. Syekh Uthman Sulaiman Murad, beliau mengarang tajwid, nazam tajwid yang bernama As-Salsabilus Syafi. Dalam tu dia sebut tentang al-lahnu dengan terperinci, iaitu wal-lahnu qismani jaliyun wa khafi kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Ammal jaliyu fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillul ma'na. Ammal khafiyyu fa khata'un fil 'urfi min ghairi ikhlalin ka tarkil wasfi. La ya'riful khafi siwal mujawwidi wa ya'riful jaliyya kulla wahidi. Jadi semua benda yang berkaitan dengan lahnun ada pada nazam ni. Maka kita selesai pada as-samarah. Al-hadd wal mawdu'u thumma as-samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Yang keempat, wa fadluhu, iaitu ilmu tajwid ni antara semulia-mulia ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu tajwid ni ta'alluqnya sangat dekat dengan Al-Quranul Karim, kalamullah azza wa jal. Sebab bila sebut tajwid, tak dapat tidak memang kita berkait dengan Al-Quran itu sendiri, iaitu bagaimana kita nak baca kalamullah tu dengan betul. Maka ilmu tajwid ini ilmu yang sangat mulia, berbeza dengan ilmu-ilmu lain. Walau bagaimanapun setiap ilmu ada kemuliaannya. Itu kata sebahagian ulama. Maksudnya setiap ilmu tu ada kemuliaan masing-masing. Wa fadluhu wa nisbatun. Yang kelima, nisbah. Nisbah ilmu ni ialah, ilmu tajwid ini nisbahnya ialah at-tabayun, iaitu ikhtilaf, berbeza dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebab apa? Sebab ilmu tajwid ni, yang pertama kita wajib
pelajari ilmu tajwid ini di hadapan guru, yakni talaqi musyafahah. Nak tak nak kita kena mesti berjumpa dengan guru, kita kena talaqi bacaan Al-Quran tu depan guru. Sebab itu dia berbeza dengan ilmu lain, at-tabayun. Jadi nak baca Al-Quran dengan betul mesti kena cari guru, kena dengar macam mana sebutan guru tu, sebutan yang betul, maka begitulah kita kena sebut. Dan kita tidak hanya boleh membaca kitab sahaja. Yang ni kalau kita baca kitab tajwid, dia kata tidak gunnah. Tak boleh. Nak tak nak kena dengar macam mana tidak gunnah tu, macam mana panjangkan gunnah, macam mana panjangkan mat. Kena dengar bagaimana guru baca. Dan kita sendiri kena lontarkan bacaan tu dan ditashihkan oleh guru kita. Itu nisbah ilmu tajwid. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Yang keenam al-wadi'. Al-wadi' ini ialah pengasas. Orang yang bertanggungjawab meletak ilmu tajwid ini, iaitu orang yang mengumpulkan ilmu tajwid ini dalam satu kitab, dalam satu gagasan ilmu. Dekat sini kita kena terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama tajwid ar-riwayah dengan tajwid ad-dirayah. Tajwid ar-riwayah ni iaitu bacaan Al-Quran yang mana yang kita baca di hadapan guru, dan guru tersebut baca kepada guru dia sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka al-wadi' bagi ilmu tajwid ar-riwayah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kita nak baca Al-Quran dengan betul sebagaimana betulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca. Maka tajwid riwayah al-wadi'-nya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu tajwid dirayah, iaitu ilmu tajwid yang kita belajar sekarang, kita belajar melalui kitab, kita talaqi kitab, kita talaqi matan. Maka ulama berselisih pendapat, siapakah orang yang pertama yang menulis ilmu tajwid? Ada yang kata Abu Ubaid Qasim bin Salam, ada yang kata Abu Aswad Ad-Duali, ada yang kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tapi kesemua ni tidak tepat. Sebab apa? Sebab Abu Ubaid Qasim bin Salam ni, beliau memasukkan tajwid itu dalam kitab qiraat. Maksudnya beliau tidak mengasingkan ilmu tajwid itu dalam satu kitab. Tidak. Beliau masukkan ilmu tajwid itu dalam ilmu qiraat. Maka sebab itu kita tidak kata dia al-wadi' dalam ilmu tajwid. Adapun Abu Aswad Ad-Duali, beliau hanya meletakkan tanda i'rab pada Al-Quran. Maka itu bukan ilmu tajwid, ia termasuk dalam ilmu dhab dan ilmu nahu. Maka kita tidak kata Abu Aswad Ad-Duali sebagai al-wadi' atau pengasas dalam ilmu tajwid. Yang ketiga Al-Khalil bin Ahmad pun sama, kita tidak kata dia al-wadi' ilmu tajwid. Sebab apa? Sebab hanya sebahagian sahaja ilmu tajwid ada dalam kitab lughah dia. Sebab Al-Khalil bin Ahmad ni adalah pakar lughah, pengasas ilmu arud. Jadi dalam kitab lughah dia tu ada sedikit bab makhraj dan sifat. Dan makhraj dan sifat ni pun dalam kalangan tajwid. Jadi kita tidak kata Al-Khalil bin Ahmad pengasas ilmu tajwid, sebab tidak semua perbahasan ilmu tajwid itu ada dalam kitab beliau. Maka siapa orang yang pertama menulis ilmu tajwid khusus, kitab yang khusus dalam ilmu tajwid? Beliau ialah Abi Muzahim Musa Al-Khaqani. Abi Muzahim Musa Al-Khaqani, wafat tahun 325 Hijrah.
beliau mengarang qasidah beliau yang bernama Al-Qasidah fi Husnil Ada. Al-Qasidah fi Husnil Ada, ataupun masyhur dengan namanya Al-Qasidah Ar-Ra'iyah Al-Khaqani. Qasidah yang diakhiri dengan huruf ra. Ini ialah kitab pertama dalam ilmu tajwid, khusus dalam ilmu tajwid. Walau bagaimanapun, dalam kitab ni, dalam nazam ni, tidak ada satu kalimah tajwid pun. Sebab pada waktu ini kalimah tajwid belum digunakan lagi. Akan tetapi perbahasan dalam nazam tu memang merujuk kepada tajwid, iaitu bagaimana kita nak baca Al-Quran dengan betul. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' al-ismu listimdadu hukmu syari'. Yang ketujuh, al-ismu. Al-ismu iaitu nama. Nama ilmu tajwid ialah ilmu at-tajwid. Dan ilmu nama ni lah yang kita guna sampai sekarang. Dr. Yahya Al-Ghawthani dalam kitab tajwid dia, beliau ada senaraikan lagi nama lain. Antaranya Fannut Tartil, Fannut Tartil dan Haqqut Tilawah. Haqqut Tilawah. Akan tetapi dua nama ni tidak digunakan lagi. Yang kita guna sekarang ilmu tajwid. Satu sahaja, ilmu tajwid. Al-ismu listimdadu hukmu syari'. Yang ke-8, al-istimdad. Al-istimdad ni ialah sumber ambilan. Daripada mana kita nak ambil sesuatu ilmu tu. Maka istimdad ilmu tajwid, sumber ambilan dalam ilmu tajwid ni ialah diambil daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bacaan tersebut ditalaqi oleh para sahabat, kemudian ditalaqi pula oleh para tabi'in, sehinggalah pada para qurra, dan sehinggalah pada zaman sekarang. Maka begitulah kita ambil ilmu tajwid, daripada mulut guru kita. Sehingga bersambung sanad tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ana Muhammad Aiman bin Johari mengambil bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim dan qiraat 10 asyarah sughra dari Tariq Syatibiyah dan Durrah dari guru ana Al-Syekh Taha Sayyid As-Sawi an syekhihi Al-Syekh Misbah Ibrahim Ad-Disuqi an syekhihi Al-Fadili Abu Laylah Ad-Disuqi an syekhihi Abdullah Abdul Azim Ad-Disuqi an syekhihi Ali Al-Haddad Al-Azhari an syekhihi Ibrahim bin Badwi Al-Ubaidi an syekhihi Abdul Rahman bin Hasan Al-Ujhuri an syekhihi Ahmad bin Rajab Al-Baqari an syekhihi Muhammad bin Qasim Al-Baqari an syekhihi Abdul Rahman bin Ghanim Al-Maqdisi an syekhihi Abdul Rahman bin Shahadah Al-Yamani an syekhihi Ali bin Muhammad bin Ghanim Al-Maqdisi an syekhihi Muhammad bin Ibrahim As-Samadisi an syekhihi Abdul Rahman bin Hasan Al-Umyuti an syekhihi Imamuna
Al-Imam Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Ibn al-Jazari Ad-Dimashqi thumma Shirazi. An Syaikhihi Abdul Rahman bin Ahmad Al-Baghdadi An Syaikhihi Muhammad bin Ahmad As-Sa'igh An Syaikhihi Ali bin Syuja' Al-Abbasi An Syaikhihi Imamuna Al-Imam Abil Qasim Ibn Firruh Ibn Khalaf Al-Syatibi Al-Ru'aini Al-Andalusi An Syaikhihi Ali bin Muhammad Ibn Hudhail Al-Balansi An Syaikhihi Abu Daud Sulaiman Ibn Najah Al-Andalusi An Syaikhihi Abu Amru Uthman bin Sa'id Ad-Dani An Syaikhihi Abi Tahir Abil Hasan Tahir Ibn Ghalbun Al-Masri An Syaikhihi Ali bin Muhammad Al-Hashimi An Syaikhihi Ahmad bin Sahlin Al-Ushnani An Syaikhihi Ubaid bin Sabbah An Syaikhihi Imamuna Abu Umar Hafs Abu Sulaiman Hafs bin Sulaiman Al-Kufi An Syaikhihi Abu Bakar Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi An Syaikhihi Abu Abdurrahman Ibn Habib As-Sulami An Syuyukhihi Zaid bin Thabit Ubay bin Ka'ab Abdullah ibn Mas'ud Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa ardah. Dan kelima-lima orang sahabat ni mengambil bacaan terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sanad ana dalam bacaan Al-Quran dan tajwid. Maka dengan sanad inilah ana mengambil bacaan Al-Quran dan ana mengambil ilmu tajwid. Al-ismul istimdadu hukmu syari'. Hukum syarak, iaitu apakah hukum mempelajari ilmu tajwid. Dekat sini pun terbahagi kepada dua, iaitu tajwid ilmi dan tajwid amali. Tajwid ilmi namanya ialah tajwid nazari, iaitu ilmu qawaid, kaedah tajwid dari segi hukumnya, dari segi syaratnya, seperti hukum mad, tanwin, nun sakinah, mim sakinah dan lain-lain. Itu tajwid ilmi. Hukum mempelajari tajwid ini, tajwid ilmi ini, hukumnya ialah fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang kedua tajwid amali, iaitu tajwid praktikal yang kita praktikkan ketika bacaan Al-Quran. Dan hukum tajwid amali ini hukumnya ialah fardu ain. Maka wajib ke atas kita, fardu ain ke atas setiap mukallaf untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Dr. Surul Syahbuddin, beliau ada mengarang kitab tajwid. Beliau pensyarah UIA di Malaysia. Beliau menimbulkan persoalan dalam kitab tu, macam mana belajar ilmu tajwid, hukum dia fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran tu fardu ain. Jadi macam mana? Hukum belajar fardu kifayah, tapi bila baca nak fardu ain, wajib. Jadi Dr. Surul kata, mustahil untuk seseorang tu lahir je atas dunia ni terus mahir ilmu tajwid. Mustahil.
Jadi tidak dapat tidak untuk mempelajari ilmu tajwid, barulah kita boleh membaca Al-Quran dengan bertajwid. Jadi beliau berpandangan mempelajari ilmu tajwid dirayah pun hukumnya wajib. Jadi itu pandangan beliau. Sebab beliau menggunakan kaedah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika kesempurnaan sesuatu kewajipan itu bergantung kepada pelaksanaan perkara lain, maka perkara itu juga turut menjadi wajib untuk menyempurnakan kewajipan itu. Maka nak baca Al-Quran dengan betul, bagi dia wajib mempelajari ilmu tajwid, walaupun hukum asalnya fardu kifayah. Tapi bila ana datang Mesir, ana nampak kadang-kadang orang biasa pun boleh baca Al-Quran dengan betul. Boleh jadi dia tidak mempelajari tajwid, tapi sebab banyaknya dia mendengar, mungkin terlalu banyak mendengar kaset, banyak mendengar CD, banyak mendengar qari-qari yang baca Al-Quran dengan betul, maka dia pun boleh baca Al-Quran dengan betul tanpa mempelajari ilmu tajwid dirayah. Maka itu tak ada masalah. Selagi mana dia baca Al-Quran dengan bertajwid, baca Al-Quran dengan betul, tak ada masalah. Sudah terlepas hukumnya tu. Syekh Usamah, dia ada mengarang kitab Hal Tajwid Wajib. Kitab Hal Tajwid Wajib tu tajuk dia. Dan dalam kitab tu beliau senaraikan 25 dalil yang mengatakan tajwid ni wajib. Tapi ana takkan sebutlah semua. Ada sebut 3 saja insya-Allah. Yang pertama, dalil wajibnya baca Al-Quran dengan bertajwid ini ialah dalil daripada Al-Quran itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi dalam kitab dia Hidayatul Qari, beliau mengatakan tartil ni bukan hanya sekadar baca Al-Quran dengan bertajwid, malah mesti membaca dengan khusyuk, mesti baca dengan tamakninah, baca dengan tadabbur. Maka itu tartil. Tidak cukup hanya dengan bertajwid, perlu tadabbur sekali, barulah dikira tartil. Itu Syekh Abdul Fattah Marsafi dalam kitab dia Hidayatul Qari. Adapun tafsir yang masyhur yang menafsirkan kalam tartil ni, iaitu daripada kalam Sayyidina Ali. Pernah dengar Tajwidul Huruf wa Ma'rifatul Wuquf? Kalam tu banyak dalam kitab-kitab tajwid. Bahkan Ibnu Jazari pun meletakkan kalam itu dalam kitab dia An-Nashru. An-Nashru fil Qira'atil Ashr. Imam Ibnu Jazari ada letak kalam ni, Tajwidul Huruf wa Ma'rifatul Wuquf, dalam mentafsirkan kalam tartil tu. Walau bagaimanapun, Dr. Azizul Hasan daripada Uniza, Terengganu, beliau menukilkan kalam bahawa dia kata kalam ini la aslalah, tidak ada asal kalam ni. Walaupun banyak terdapat dalam kitab tajwid, hatta kitab tajwid mutaakhirin pun banyak kalam ni ada diletakkan, tapi beliau menukilkan bahawa kalam ni tidak ada asal. Maksudnya tidak ada sanad bersambung kepada kalam ni, tidak ada sanad bersambung kepada Sayyidina Ali. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir dia Jami'ul Bayan, beliau mentafsirkan kalimah tartil itu sebagai bayyinhu tabyina, iaitu menjelaskannya dengan sebenar-benar jelas. Jadi nak jelaskan bacaan Al-Quran tu mesti kena baca dengan betul, baca dengan bertajwid, barulah orang dengar bacaan kita itu jelas.
barulah kita boleh kata bacaan kita itu termasuk dalam tartil. Adapun ad-dhahak, beliau menafsirkan kalimah tartil tu sebagai imbidhu harfan, iaitu keluarkan setiap huruf per huruf. Yakni kita sebut tu biar jelas sehingga orang boleh tafsirkan huruf per huruf tu, boleh dengar sebutir-butir huruf tu. Wafsilil harfa anil harfil ladhi ba'dah, wafsilil harfa minal harfil ladhi ba'dah. Ceraikan huruf tu dengan huruf selepasnya. Maksudnya kita sebut huruf tu satu per satu. Itu kalam ad-dhahak. Dalil yang kedua, surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, iaitu golongan yang mana diberikan kepada mereka kitab dan mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Haqqa tilawati. Ibnu Jarir menakalkan dalam kitab tafsir dia kalam Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan haqqa tilawati ni, iaitu inna haqqa tilawati an yuhilla halalah wa yuharrimu haramah wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah. Iaitu haqqa tilawatih ni menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Makna kata kita beramal dengan Al-Quran tu. Dan wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah, kita membaca Al-Quran tu sebagaimana diturunkan. Yakni Al-Quran diturunkan dengan bertajwid, maka dengan tajwidlah kita membaca Al-Quran. Maka itu sebahagian daripada haqqa tilawatih. Maka itu dalil daripada Al-Quran. Adapun dalil daripada hadis, Sayyiduna Anas bin Malik, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat. Beliau pernah ditanya oleh seorang lelaki. Mungkin lelaki itu bukan sahabat, anda rasa bukan sahabat. Pernah ditanya seorang lelaki, bagaimanakah bacaan Rasulullah, iaitu bagaimana bacaan Al-Quran Rasulullah. Lalu apa beliau jawab? Beliau jawab, kanat maddan, yakni bacaan Rasulullah itu memanjang. Panjang macam mana? Lalu Sayyidina Anas baca, Bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bi bismillahi wa yamuddu birrahmani wa yamuddu birrahimi. Yakni beliau membaca dengan membaca dengan panjang pada kalimah Allah, Bismillah. Kemudian beliau membaca dengan panjang pada Ar-Rahman. Kemudian beliau membaca dengan panjang pada Ar-Rahim. Jadi apabila Rasulullah baca sebegitu, maka sahabat Sayyidina Anas pun baca sebegitu, mengikuti bacaan Rasulullah. Rasulullah baca panjang, maka beliau pun baca panjang. Yang kedua, Ibnu Mas'ud, ketika mana ada seorang lelaki membaca kepada dia, iaitu bertalaqi, sampai kepada ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha. Lelaki itu membaca dengan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, iaitu tidak memanjangkan pada kalimah al-fuqara' tu. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Ma hakadha aqra'aniha Rasulullah. Bukan begini Rasulullah bacakan kepada aku. Lalu lelaki itu bertanya balik, bagaimana Rasulullah baca? Lalu Ibnu Mas'ud baca,
innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, iaitu dengan membaca panjang pada al-fuqara. Panjang dekat sini maksudnya lebih daripada 2 harakat. Maksudnya bacaannya bukan mat asli. Al-fuqara kat situ bukan mat asli. Baca lebih daripada 2 harakat. Itu dalil daripada hadis. Yang ketiga, ijma' ulama. Dalil daripada ijma' ulama. Disebut oleh Syekh Muhammad Makki Nasr Al-Juraisi dalam kitab dia Nihayatul Qaulul Mufid fi Ilmi Tajwid. Ini pun antara kitab yang tebal, antara kitab besar dalam ilmu tajwid. Nihayatul Qaul Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Dalam tu disebut faqad ijtama'atil ummah al-ma'sumah min al-khata' ala wujubit tajwid min az-zamanin nabi ila zamanina wa lam yakhtalif fihi an ahadin minhum wa hadha min aqwal hujaj. Maksud dia, sesungguhnya telah ijma', telah sepakat semua imam dari kalangan ulama yang dipercayai bahawa tajwid itu ialah sesuatu yang wajib sejak zaman Nabi sehingga zaman sekarang, dan tiada seorang pun yang mempertikaikan kewajipan ini. Ini ijma' ulama. Memang baca Al-Quran secara bertajwid itu wajib. Dan Imam Ibn Jazari pun sebut dalam nazam dia Muqaddimah Jazariyah, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha anhu ilaina wasala. Yakni membaca Al-Quran secara bertajwid itu ialah lazim, wajib. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, sesiapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka hukumnya berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, kerana dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran secara bertajwid. Bacaan Al-Quran itu secara bertajwid. Wa hakadha anhu ilaina wasala, dan dengan tajwidlah sampai kepada kita sekarang. Jadi tidak dapat tidak, Al-Quran mesti wajib baca dengan tajwid. Al-ismu wal-istimdadu hukmu syari'. Al-ismu wal-istimdadu hukmu syari' masailun. Yang ke-10, yang terakhir dalam mabadi' asyarah ni ialah masail, permasalahan. Apa permasalahan yang dibincangkan dalam ilmu tajwid? Iaitu permasalahan dalam ilmu tajwid ialah kaedah umum. Kaedah umum sebagai contoh, setiap huruf nun sakinah ataupun tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf daripada huruf al-halaq ataupun huruf yang keluar daripada kerongkong, maka wajib untuk jelaskan huruf nun tersebut. So ini permasalahan, antara permasalahan dalam ilmu tajwid. Contoh lain, huruf ra yang sukun, huruf ra yang sukun, ra mati, sebelumnya berbaris kasrah dan selepasnya itu huruf isti'la, maka wajib untuk kita baca dengan tebal. Sebagai contoh, kalimah qirtas. Kalimah qirtas, huruf ra sukun, sebelumnya berbaris kasrah qi, kemudian selepasnya huruf isti'la, maka huruf ra itu wajib dibaca dengan tebal. Qirtas. Syaratnya ialah dalam satu kalimah. Adapun dalam dua kalimah, huruf ra sukun, sebelumnya berbaris kasrah, selepasnya huruf isti'la, tapi dalam dua kalimah, maka hukumnya dibaca dengan nipis.
Fasbir sabran. Beza dengan kirtas tadi. Kirtas tadi dalam satu kalimah, maka wajib baca tebal. Kirtas. Adapun dua kalimah, fasbir, dibaca dengan nipis. Fasbir sabra. Walaupun selepasnya itu huruf isti'ala, tapi disebabkan huruf isti'ala, huruf sa' tu ada di kalimah yang kedua, maka dia dibaca dengan nipis. Fasbir sabra. Maka ini contoh dalam masail, contoh permasalahan dalam ilmu tajwid. Wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Maka kita telah habis mabadi' asyarah ilmu tajwid. Tapi sebelum ana masuk kepada matan Tuhfatul Atfal, sukalah ana untuk ceritakan sedikit sejarah penulisan ilmu tajwid. Sikit saja, tak panjang pun. Yang pertama sekali, pada kurun pertama, iaitu sejak zaman Nabi sehingga zaman tabi'in, masih belum ada lagi penulisan yang khusus dalam ilmu tajwid. Sebab pada waktu itu ilmu tajwid diambil daripada talaqi musyafahah semata-mata, iaitu baca dengan guru. Itu semata-mata. Belum ada lagi penulisan ilmu tajwid secara khusus. Yang ni kalau nak baca Al-Quran mesti cari guru, dan guru tersebut menerangkan tajwid dengan bacaan Al-Quran itu sekali. Yang ni kita boleh kata pada waktu itu wujudnya ilmu tajwid riwayah sahaja. Dirayah belum ada lagi. Itu kurun yang pertama. Kurun yang kedua, muncul para qurra. Para qurra yang masyhur dengan namanya yang kita sebut sebagai qiraat Nafi', qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abu Amru, qiraat Ibnu Amir, qiraat Asim, Hamzah, qiraat Kisai, qiraat Abu Ja'far, qiraat Yaqub, qiraat Khalaful Ashir. Ada 10 qiraat. Pada kurun kedua ni lah mereka mula muncul, dan bacaan Al-Quran pada waktu itu dinasabkan pada nama mereka. Sebab apa? Sebab mereka yang bertanggungjawab memasyhurkan bacaan tersebut. Maka sebab itu kita nasabkan nama qiraat itu kepada nama mereka, sebab mereka yang memasyhurkan qiraat tersebut. Dan pada waktu itu perbahasan ilmu tajwid sebahagiannya ada dalam kitab lughah. Antaranya kitab yang dikarang oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, iaitu ulama lughah, dan juga Sibawai, anak muridnya. Maka ilmu tajwid contohnya seperti makhraj huruf, sifat huruf, ada dalam kitab ni. Kitab-kitab ni belum ada penulisan khusus lagi dalam ilmu tajwid, tapi ada dalam kitab-kitab lughah pada waktu itu. Itu kurun yang kedua. Ada pun kurun yang ketiga. Pada waktu itu lahir sedikit demi sedikit penulisan ilmu qiraat. Bukan ilmu tajwid, tapi ilmu qiraat. Pada waktu itu ulama qiraat yang ada kemahiran dalam menulis, apa yang mereka talaki dengan guru, mereka catat dalam kitab mereka. Jadi pada waktu itu muncul kitab-kitab qiraat. Dan dalam kitab qiraat tu jugalah bukan hanya ada perbahasan ilmu qiraat saja, tapi ada juga ilmu tajwid. Sebab ilmu tajwid dengan qiraat ni tidak boleh dipisahkan. Ilmu tajwid ni ialah pintu kepada ilmu qiraat. Jadi ulama pada waktu itu bukan mengarang perkara yang khilaf saja. Sebab ilmu qiraat ni dia mabna alal khilaf. Dia ceritakan tentang ikhtilaf, perselisihan bacaan. Perselisihan bacaan sesuatu kalimah tu. Adapun tajwid, dia menceritakan tentang ittifaq. Bagaimana cara kalimah tu dibaca secara ittifaq, itu tajwid. Tapi ulama qiraat tidak mengarang tu bukan hanya ilmu qiraat saja. Bukan perkara khilaf saja. Perkara ittifaq pun mereka letak juga dalam tu. Jadi ilmu tajwid pada waktu itu ada dalam kitab-kitab qiraat. Cuma tidak dikeluarkan khusus dalam satu kitab, tidak. Jadi pada kurun yang ketiga tu masih belum ada lagi
kitab tajwid yang khusus. Kemudian kurun yang keempat, barulah ada kitab tajwid yang pertama yang kita sebutkan tadi, iaitu Qasidah fi Husnil Ada, karangan Imam Abi Muzahim Al-Khaqani, wafat tahun 325 Hijrah. Pada waktu itu kurun yang keempat Hijrah, barulah ada kitab pertama dalam ilmu tajwid. Itu pun tidak disebut nama tajwid dalam tu. Dikatakan bahawa pertama kali ulama sebut kalimah tajwid ialah dalam kitab As-Sab'ah fil Qiraat oleh Abu Bakar Ibnu Mujahid. Abu Bakar Ibnu Mujahid, beliau mengarang kitab qiraat, nama dia As-Sab'ah. Dalam tu ada kalimah tajwid. Dan Ibnu Mujahid wafat tahun 324 Hijrah. Pun kurun yang keempat. Kemudian kurun yang kelima, pada waktu tu barulah banyak penulisan khusus dalam ilmu tajwid. Penulisan pertama dalam ilmu tajwid dalam bentuk qasidah, dalam bentuk nazam. Tadi yang kita sebut di Qasidah Ra'iyah Al-Khaqani tadi tu dalam bentuk qasidah, dalam bentuk nazam. Adapun kitab nasar, kitab yang macam Matan Ajrumiyah tu, kitab biasa, itu baru ditulis pada kurun yang kelima, iaitu kitab Ar-Ri'ayah li Tahqiqil Qira'ah atau li Tajwidil Qira'ah, karangan Al-Imam Abu Muhammad Makki bin Abi Talib Al-Qaisi Al-Andalusi, wafat tahun 432 Hijrah. Baru ada kitab tajwid yang pertama, kitab nasar, kitab biasa, Ar-Ri'ayah. Dan kitab ni kitab yang sangat susah pada ibarat dia. Tapi anda dah belajar kitab ni dengan Dr. Ibrahim Al-Wazzan. Kitab yang sangat menarik. Bahkan ulama mutaakhirin kalau nak tulis kitab tajwid mesti akan ambil pendapat Imam Makki ni dalam kitab-kitab dia orang. Kita boleh kata kitab umdah lah, kitab umdah dalam ilmu tajwid. Ar-Ri'ayah li Tajwidil Qira'ah, karangan Al-Imam Abu Muhammad Makki bin Abi Talib Al-Qaisi. Makki bin Abi Talib Al-Qaisi. Kitab Ar-Ri'ayah. Seterusnya, Nazam Tuhfatul Atfal yang kita nak belajar ni, ketahuilah dia bukanlah nazam yang pertama, dan bukan nazam yang kedua, dan bukan nazam yang ketiga. Sebab nazam Tuhfatul Atfal ni ialah nazam mutaakhirin. Jarak kita dengan nazam Tuhfatul Atfal ni lebih kurang 200 tahun sahaja. Sedangkan nazam pertama ilmu tajwid pada tahun 300 Hijrah, kurun yang keempat. Maka di antara nazam yang pertama sehinggalah nazam Tuhfatul Atfal tu, ada beberapa nazam lain dalam ilmu tajwid, tapi kurang masyhur di kalangan orang biasa, masyhur di kalangan mutakhassis dalam ilmu qiraat dan tajwid. Kita mula dari yang pertama tadi. Nazam yang pertama Al-Qasidah Ra'iyah, karangan Imam Abi Muzahim Al-Khaqani, 325 Hijrah. Yang kedua kita ada Qasidah Nuniyah As-Sakhawi, iaitu yang bernama Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid. Ni nama nazam tu. Nazam tajwid yang kedua Umdatul Mufid wa Uddatul Mujid, ataupun lebih masyhur dengan nama dia Qasidah Nuniyah As-Sakhawi, dikarang oleh Al-Imamu As-Sakhawi, Alamuddin Ali bin Muhammad As-Sakhawi, merupakan murid kepada Al-Imam Syatibi, pengarang ilmu qiraat, pengarang nazam Hirzul Amani fil Qiraatis Sab'. Anak murid dia Al-Imam As-Sakhawi mengarang nazam tajwid. Ini nazam yang kedua yang dikarang, iaitu pada kurun 643 Hijrah, tahun 643 Hijrah, kurun yang ketujuh. Jadi nazam tajwid yang kedua ada pada kurun yang ketujuh. Yang ketiga, nazam yang bernama Uqudul Juman fi Tajwidil Quran,
karangan Al-Imam Ibrahim bin Umar Al-Ja'bari. Dan bilangan baitnya 800 bait. Nazam tajwid 800 bait. Bayangkan. Cerita pasal apa 800 bait? Tapi nazam ni tidak masyhur. Bahkan orang mutakhassis pun tak kenal nazam ni. Dan tidak ada yang mensyarahkan nazam ni melainkan yang anda tahu seorang sahaja. Anda lupa nama dia. Tapi kitab syarah terhadap nazam ni ada satu sahaja. Nazam ni tidak masyhur. Dan nazam ni pada kurun ke-8 Hijrah. Ini nazam yang ketiga dalam ilmu tajwid. Uqudul Juman fi Tajwidil Quran. Karangan Ibrahim bin Umar Al-Ja'bari. Tapi Imam Ja'bari ni imam yang masyhur. Masyhur dalam ilmu qiraat. Tapi nazam tajwid dia tidak masyhur. Kemudian yang keempat, barulah kita ada nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Nazam ni masyhur. Bahkan bukan orang mutakhassis je, orang lain pun kenal Muqaddimah Jazariyah ni. Bahkan menjadi, orang kata menjadi muqarrar dalam setiap ma'had qiraat. Setiap ma'had qiraat dekat Mesir ni wajib belajar Tuhfatul Atfal dengan Muqaddimah Jazariyah. Ni muqarrar dia orang. Jadi Muqaddimah Jazariyah ni sangat masyhur. Merupakan nazam yang keempat dalam tajwid. Nama sebenar dia Al-Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'ihi an ya'lamah. Tapi masyhur dengan panggilan Muqaddimah Jazariyah. Tapi nama dia Al-Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'ihi an ya'lamah. Pada kurun 9 Hijrah. Ini Muqaddimah Jazariyah, nazam yang keempat. Kemudian nazam yang kelima iaitu Al-Mufid fit Tajwid. Nazam Al-Mufid fit Tajwid karangan Al-Imam Ahmad bin Ahmad At-Tibi. Ahmad bin Ahmad At-Tibi. Al-Mufid fit Tajwid, iaitu pada kurun ke-10 Hijrah. Nazam ni pun anda masih belajar sekarang secara online. Al-Mufid fit Tajwid. Kemudian yang keenam barulah nazam Tuhfatul Atfal. Nazam yang kita nak belajar ni, iaitu nazam yang keenam, Tuhfatul Atfal, pada kurun ke-12 Hijrah. Sebab Imam Sulaiman Jamzuri, beliau siap menulis nazam dia ni pada tahun 1198 Hijrah. Jadi dia duduk pada kurun ke-12 Hijrah. Nazam Tuhfatul Atfal. Kemudian ada lagi tak nazam tajwid? Ada. Iaitu nazam Al-Salsabilus Syafi. Salsabilus Syafi. Nazam ni ditulis oleh Syekh Uthman bin Sulaiman Murad. Kurun yang ke-14 Hijrah. Baru lagi. Dia wafat 1382 Hijrah. Nazam Salsabilus Syafi ni kita boleh kata nazam yang ketiga masyhur selepas Tuhfatul Atfal dengan Muqaddimah Jazariyah. Salsabilus Syafi. Nazam ni dia menggabungkan apa yang ada dalam Tuhfatul Atfal dan apa yang ada dalam Muqaddimah Jazariyah, dia gabung, dibuat nazam tu, As-Salsabilus Syafi. Dan beliau menambah perbahasan yang tak ada di antara kedua-dua ni. Antaranya bab yang kita baca tadi, bab Al-Lahnu. Bab Al-Lahnu dalam Tuhfatul Atfal tak ada, Muqaddimah Jazariyah pun tak ada. Tapi ada dalam Salsabilus Syafi. Nazam ni panjang, tak silap ana 300 bait, tak silap ana 300 bait. Ataupun 200 lebih, tapi ana rasa 300. Syekh Uthman Sulaiman Murad, orang Mesir. Orang Mesir. Dan ana ada sanad nazam ni. Di antara ana dengan pengarang 2 orang sahaja. Dr. Ibrahim Al-Wazzan, ana ambil daripada Dr. Ibrahim Al-Wazzan. Kemudian dia ambil daripada Syekh Abdul Fattah Markur. Syekh Abdul Fattah Markur mengambil daripada Syekh Uthman Sulaiman Murad. Baru lagi nazam ni. Salsabilus Syafi. Masyhur nazam ni. Ada dibuat daurah dekat Hayu Ashir. Tak silap ana. Tapi bukan sekarang lah. Dulu pernah ada daurah. Salsabilus Syafi. Kemudian nazam yang terakhir, At-Tuhfatus Samannudiyah fi Tajwidil Kalimatul Quraniyah, dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Ali bin Ali Syahatah As-Samannudi, orang Mesir juga.
Dan dia wafat baru lagi tahun 2009 Masihi, 2009 Masihi. Jadi nazam dia tu nazam yang baru. Dan ada lebih 300 bait. Cuma nazam ni kurang masyhur. Minit lagi. Sempat masuk Tuhfatul Atfal. Maghrib 5.20 kan. Tak apalah, kita masuk sikit. Masuk selagi boleh. Jadi yang pertama, Tuhfatul Atfal ni kita tahu dulu kitab syarah dia. Sebab Tuhfatul Atfal ni nazam yang sangat masyhur, sangat berkat, walaupun basic sahaja dalam ilmu tajwid, tapi nazam ni sangat berkat, terlalu masyhur. Jadi banyak kitab syarah ke atas nazam ni. Tapi cukup anda sebut 4 sahaja. Iaitu yang pertama, Fathul Malikul Muta'al, merupakan syarah yang pertama. Syarah pertama ke atas matan Tuhfatul Atfal ni iaitu Fathul Malikul Muta'al. Ada dijual di belakang Azhar. Tapi ada setakat yang anda tahu satu tab'ah sahaja, iaitu tab'ah Aulad Syekh. Jadi boleh dibeli dekat maktabah Aulad Syekh. Fathul Malikul Muta'al ni syarah yang pertama ke atas nazam Tuhfatul Atfal. Dikarang oleh sahabat Syekh Sulaiman Jamzuri, merupakan anak kandung kepada guru Syekh Sulaiman Jamzuri. Syekh Sulaiman Jamzuri ni pengarang Tuhfatul Atfal. Dia ada guru nama dia Syekh Nuruddin Al-Mihi. Syekh Nuruddin Al-Mihi ni ada anak 2 orang. Salah seorangnya Ahmad Al-Mihi. Ahmad Al-Mihi inilah yang menulis kitab Fathul Malikul Muta'al. Maaf, bukan Ahmad, Muhammad. Muhammad Mihi, bukan Ahmad. Muhammad Al-Mihi. So Fathul Malikul Muta'al, syarah pertama ke atas Tuhfatul Atfal, dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Mihi. Kemudian barulah Fathul Aqfal. Fathul Aqfal ni syarah yang disyarahkan sendiri oleh An-Nazim, iaitu Syekh Sulaiman Jamzuri. Syekh Sulaiman Jamzuri sendiri menulis syarah ke atas nazam yang beliau tulis, iaitu yang bernama Fathul Aqfal. Fathul Aqfal ni banyak tab'ah. Ada tab'ah Aulad Syekh, ada tab'ah Maktabah Ibn Abbas, ada tab'ah Kashidah, banyak. Sebab dia masyhur. Fathul Aqfal ni masyhur. Akan tetapi Fathul Aqfal ni merupakan ringkasan bagi syarah yang pertama tadi, Fathul Malikul Muta'al. Maka Syekh Sulaiman Jamzuri ambil syarah tu, beliau ringkaskan. Jadi Fathul Aqfal. Kemudian syarah yang ketiga, Minhatu Dzil Jalal. Minhah Dzil Jalal. Minhatu Dzil Jalal ni dikarang oleh ulama mutaakhirin, iaitu nama dia Syekh Nuruddin Ali Muhammad Ad-Dabba'. Syekh Ad-Dabba' ni merupakan Syekh Maqari Al-Misriyah, Syekh Umum Maqari Al-Misriyah, antara jawatan tertinggi dalam institusi Quran dekat Mesir ni. Syekhul Maqari Umum Misriyah. Minhatu Dzil Jalal, antara syarah yang baik, antara syarah yang elok. Dan kebanyakan asatidzah beliau mencadangkan 3 syarah ni. Lazimilah 3 syarah ni, iaitu yang pertama Fathul Malikul Muta'al, yang kedua Fathul Aqfal, yang ketiga Minhatu Dzil Jalal. Cukup 3 syarah ni, tak perlu syarah lain pun tak apa. Adapun syarah lain tu adalah syarah tambahan sahaja. 3 syarah ni syarah yang sangat baik, sudah memadai untuk memahami kalam An-Nazim. Kemudian hasyiah ke atas syarah matan pun ada. Yang pertama ialah Hasyiah Al-Jamzuri. Hasyiah yang disyarahkan sendiri oleh Syekh Sulaiman Jamzuri. Cuma hasyiah ni belum siap ditahqiq lagi. Dia dalam keadaan makhtutat lagi. Makhtutat ni panggil apa, lembaran lagi. Masih belum ditahqiq jadi buku lagi. Sedang ditahqiq.
hasyiah Al-Jamzuri, iaitu hasyiah terhadap syarah dia sendiri. Jadi hasyiah yang kita ada sekarang hanya ada satu, iaitu Aqrabul Aqwal ala Fathil Aqfal. Aqrabul Aqwal ala Fathil Aqfal. Ada dekat belakang Azhar. Tabaah dari Ibn Kathir. Jadi hasyiah Fathul Aqfal ni, hasyiah Aqrabul Aqwal ni dikarang oleh Syekh Nuruddin Muhammad Ad-Dabba', Nuruddin Ali Ad-Dabba' tadi yang mengarang kitab Minhatudzil Jalal tadi. Beliau juga buat hasyiah. Hasyiah ke atas Fathul Aqfal. Jadi ini syarah dan hasyiah terhadap matan Tuhfatul Atfal. Kalau berdiri sini tak boleh. Jadi ana rasa dah mungkin cukup setakat ni dulu. Tak sempat masuk matan lagi. Sebab dah maghrib dah. Tapi walau bagaimanapun memang nak belajar ilmu tajwid mesti kena belajar mabadik dulu. Terutama bagi orang yang pertama belajar tajwid. Tapi ana yakin semua entum semua ni dah belajar dah tajwid. Cuma nak refresh balik je. Jadi tak apalah, ana terangkan juga mabadik asyarah tu dari ilmu tajwid. Adapun matan Tuhfatul Atfal insya-Allah kita akan mulakan Khamis minggu depan insya-Allah. Jadi naktafi bihadzal qadr. Allahumma salli afdalas salati ala af'alil mahdudati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.